Tak boleh. Okay. Akak bawa turun barang tak boleh pun. Dah. Boleh. Now I try. Dah boleh. This is mine kan. Nampak tak? Okey. Bawah sebelah kiri. This is one. Tekan arrow, tekan arrow tu. Arrow. Arrow tu kan? Boleh pun? Tekan dah. Ngam ke bawah lah. Tarik ni cursor yang sebelah ke kanan tu. Atas tu nampak tak? Ni. Dah. Yang tu jangan pegang, jangan kacau. Tekan sekali lagi. Ni. Tekan sekali lagi. Arrow tu. Lepas tu naik atas sikit. Atas tangan. Okey, ada bar tak? Ni nampak tak? Ada bar tu, tarik bawah. Mana bar? Atas sikit lagi. Allah, dah tekan arrow bawah tu. Tekan bawah balik arrow tu. Ni ada bar tak? Nampak tak? Biru dia. Allah, tak dia nampak punya, lah. Aduh, nampak you punya skrin ni. You naik atas sikit jari you tu, naik cursor naik atas lagi. Tekan apa? Naik lagi. Okey. Tarik. Mana dia? Tak boleh. Okey, tarik yang tu, tarik. Ada tak biru? Allahu Akbar. Susah dia orang ni, dia orang buat color tu tak color lain. Orang tak nampak. Okey, tekan pause group. Pause group, okey. Join pause group. Okey. Masuk law 512. Sini, law 512. Okay. Okay, search. Okay, tekan yang biru 512 tu. Okay. And then? So, klik yang join leave. Join? Mana kat mana join leave? Tu, join dengan leave tu, yang merah tu. Yang padam? Merah. Klik. Okay. Okay. Dah. Pergi ke Mycroft. Syuaida, you kena off you punya salah satu. Okay. Amsyah pergi ke Mycroft balik. Mycroft. Okay. Cari law 512 convincing. Okay. Tunggu. Tekan view. Okey, dah. Okey, saya ambil balik Okey, dah. Everyone, are you okay? Semua? Syuaida dah settle problem? Okey. Sekarang dekat law of conveyancing yang tadi tu yang Haris cakap apa? Pergi dekat learning activities bawah law of conveyancing. Now I'm at that page with my name on it. Okay, good. So kita view Law 512, law of conveyancing, view. Then once you press view, dia akan keluar yang ni lah. Ada video ni. Okay. Pergi ke MOOC summary. Sini. MOOC summary. Mana? Yes. MOOC summary. Dia ada course summary, MOOC summary. Okay, kalau once dah kat MOOC summary, you tengok ke learning activities. Belah kiri, learning activities. You look at my hands. My hand cursor. You pergi ke activities. Tekan activities. Okay.
Okay, tunggu dia keluar. For those yang dah ni, dia akan keluar macam ni. Learning activities. First, dia akan keluar course learning activities. Jangan tengok yang tu. Pergi ke sebelah kanan dia. Ada mock learning activities. Okay. Okay. So now everyone dah sampai kepada Nur Aziah punya dia punya paper ya. Dia punya paper kalau you nampak sini dia ada topik 1 sampai topik 9. Alright? Ni yang dia dah siap. So bila kita nak tengok dulu baru kita nak tengok macam mana nak buat. Right? So topik 1 you plus, tekan yang plus tu. Plus. Okay. Sama. Apa yang you tengok adalah apa yang you kena buat. Okay. So dia cakap-cakap sikit lah. Dia kata law of conveyancing ialah apa semua. And then you tengok bawah dia ada subtopik. Subtopik 1 dengan subtopik 2. Dia buat 3, dia buat 4 subtopik. 4. Okay, so dalam you punya course yang you nak buat, dia mesti ada subtopik kan? Jadi kalau tak semestinya subtopik tu semua. Minimum untuk dia, untuk nak buat, kita tengok Nur Aziah punya 512. Ni dia punya proses. Dia dah buat 100%. So, dia punya video, dia ada minimum, dia ada Haris, minimum subtopic tu berapa? What is the minimum for the subtopic? Dia minimum of 2, nampak? Topik learning outcome, subtopik, dia ada 2. Main topik. Macam ni dapat ni screen ni Haris? You all kena tengok dalam tadi I buka dalam iNet. Tekan iNet. Tapi kalau you buka iNet nanti lagi. Bukan dalam tracking ke? Bukan dalam tracking ke? Bukan dalam tracking ke? Dia dalam M-Track. Dalam iNet. So dalam sini ada M-Track. Buka benda lain pula ke? Itulah. I tak mau tunjuk you benda lain. Nanti lagi you dah pening dah. Confused. Ni benda lain lah. Yang you buka ni benda lain. You tengok je. Nanti saat lagi I bagi link M-Track ni. You cari sendiri. You tengok video ni. Okay. I dah record. So nanti nak masuk M-Track, you cari link dekat time yang kita buat M-Track ni dan you buat proses yang mana I tengah buat. So balik. So you masuk ke iNet, tekan iNet, dia akan keluar semua ni. Dia pergi ke web link. Okay, tekan web link. Dia akan pergi ke bawah tu ada M-Track. Tak payah buat, nanti semua orang jangan buat. Nanti lagi ada yang tertinggal. Pergi ke M-Track, tengok saja. Nanti you dapat video nanti, you akan cari sendiri, you buat sendiri. So dalam M-Track, dia akan bila tekan M-Track, dia ada e-claim dengan M-Track. So tekan M-Track system, dia akan keluar ni. So bila keluar MOOC 2020, you tekan MOOC 2020, you cari nama you. Okay. So kalau you dapat macam ni, Nur Aziah siapa yang 512 tadi? Kita panggil Nur Aziah Abu Bakar kan. Kita nak cari, katalah ini you punya. You tekanlah data entry yang tepi ni. Ni hijau ni. Right? Tekan yang tu, dia akan keluar yang ini. Berapa stage you, berapa completion you. Bawah dia, scroll down. Bila scroll down, you akan nampak dalam ni topik 1, topik 2. Apa yang semua kalau sekarang ni kebanyakan you akan nampak pangkah merah. Pangkah merah ni memang you tak buat lagi lah. You kena dapatkan hijau. Maksudnya, saya ambil contoh sini, topik 2, ada transfer of property with title. Ya. So, dia ada topik title. Lepas tu dia ada topik learning outcome. Mesti ada kat situ. Lepas tu ada content subtopik 1. Subtopik 2, itu 2 yang dia nak. So kalau you bubuh 2, lebih daripada tu pun boleh. 2 sahaja pun dah okey. Kena juga ada original teaching video. Ini no problem sebab you buat online
teaching kan, recorded. So you just upload yang tu. And then activity kena ada satu, assessment ada satu, material ada satu. Apa benda ni? Kita tengok balik yang tadi. Nampak tak? Dia ada untuk topik 2. Topik 2. Nampak tak yang tadi saya kata? Topik, subtopik 1, subtopik 2, 3, 4, aktiviti. Ni ada aktiviti, nampak? Aktiviti, dia ada content. So, kena buat. Boleh nampak tak apa yang kita nak buat? Bukan yang kita nak kena buat sekarang. Tapi apa yang nak dihasilkan. Inilah ada. Nampak So kalau dah nampak ni, Kak Ham, okey? Okey? Okey, right. So kita kena buat proses ni sama setiap satu topik. Itu I buat sampai tu je. First introduction, lepas tu ada loss dah. Sebab you tak proceed. Sebab kalau you proceed, insyaAllah dia benda yang sama. Setiap topik ni yang kita nampak ni, bila I tekan plus ni, dia akan keluarkan semualah yang dia buat. Ni apa yang dia dah buat. Dr. Haris. Dr. Haris maknanya. Dengan doktor. Panggil Haris je. Okey Haris. Kena ada nota, kena ada video dan juga kalau boleh kena ada activity and assessment. Yes. Activity assessment tanya satu soalan je. Tanya satu, dua soalan. At least ada satu kan. Bila you buat, dia akan terus jadi di sini. Mana dia? Dia akan keluar right tanda. Nampak tak? Dia completed 14/4. So bila you buat subtopik satu, you buat satu subtopik, dia akan keluar subtopik. Now macam mana nak buat subtopik? Kita belajar So pergi ke I pun dah tak ada ni. I tak boleh kontrol dia punya dia macam paper. Dia ada tab yang kat sebelah kanan tu ada learning activities plus learning dia activities. Tekan kat learning activities tu. Semua orang tolong tekan kat learning activities tu. Yang warna hijau tu kan kalau ni. Pergi ke learning activities, pergi kat activities, pergi kat code you. Sekarang ni pergi kat code you. Okey. So pergi kat course summary. Patah balik you pergi kat kena patah balik lah maknanya betul. Okey. Kena pergi dekat course sendiri. Kena bagi balik. Okey, right. Okey. Jap, I belum pergi lagi. Jap. Tak apa, pergi dulu. Kena pergi Haris, kena pergi balik kat subjek kita. Ni dia macam mana nak pergi, tengok dekat skrin saya ada home. Ada rumah kat atas tu, belah kiri atas. Tekan tu, dia akan pergi balik kepada home. I tak tahu, I back je tadi. Back baru dia pergi balik kat I punya. Tak apa. Tekan home pun boleh, tekan back pun boleh. Okey, I tekan home dah. Okey. Bila tekan home, you akan nampak gambar you sebelah kiri dengan my course. My course, ada. Yes, Okey, pergi ke my MOOC. My MOOC dah. Ni nampak skrin ke? Pergi ke my MOOC, cari you punya paper yang you buat. View. Okey. Ni view macam saya tengok macam saya buat ni. Saya pergi kat jurisprudence 1, jurisprudence 2, saya view. View then okey. Okay, dah masuk dah Lepas tu? Okey, bila dah masuk, dah. You kena pergi ke learning activities. Yang sebelah kiri. Dekat menu sebelah kiri. Learning activities. Kita tak payah tekan to course summary and MOOC summary, tak payahlah. Just go to learning. Okay. Alright. Sebab you dah dalam MOOC sekarang. Okay, learning activity. Pergi ke learning activity, bawah learning activities ada activities, tekan activities. Yes. Dia keluar. Okey, dia keluar So sebelah kanan course learning activities sebelah kiri, bukan sebelah kiri tapi MOOC learning activities. Tekan MOOC learning activities. Yes.
learning activities. Okay, nampak tak kat atas tu dia ada welcome to tak adalah, you punya tak buat lagi kan? Tak apa. Dia ada plus learning activities. Plus learning activities. Tekan plus learning activities. Plus Yang kat learning atas tu activities. kat atas lah ya? Dekat sebelah kanan. Yang warna hijau. Atas. Warna hijau. Okey. Mana plus learning activities? Nampak pun. Sekejap. I tunjuk sini. Nampak tak? Dia tengok dulu. Sekejap, tengok Mana? skrin I. Tengok skrin I. Yes. Ni atas ni. Yang plus ni. Nampak Ini. belah kanan, Okay. kanan atas. Jari saya bergerak, tekan yang tu. Okay, ya. Tekan, okey sekali saja tekan. Dia akan keluar. Ni, Button. skrin ni. Nampak tak skrin ni? Skrin saya tunjuk ni. Nampak? Nampak Okey, Nampak. tekan yang pertama, move. Move, okey. Okey. Dan enter title. Title apa? Topik 1. Katalah ya. Topik 1, introduction. Introduction Topic macam one. saya ni, introduction to jurisprudence lah. Type in. Semua orang kena buat. Introduction to your paper lah. Okay. Imagine that this is the topic number 1 ya. Okay. Okay. Sekarang kategori. Kita terus. Okay. Kategori. Title dah isi. Dah. Alright. Kategori tekan learning activities. Dia akan keluar hijau. Yeah. Learning Dah. activities tekan aja. Okay. Right. Type in dekat bawah description tu. Kata hello everyone. Welcome to the paper of jurisprudence. Welcome to. Okay. Di sini apa yang you kena buat ialah you kena, kan you ada slide ke apa-apa yang you tulis dekat mana-mana yang describe jurisprudence, you cut and paste. You copy and paste. Kat mana copy paste? Tak, katalah you tengok I punya screen I pergi ke jurisprudence. Saya you tengok saja. Okay. So kalau di sini jurisprudence tu apa? I ambil yang Wikipedia Okay, you nampak kan? So jurisprudence or legal theory is so I ambil yang ni. Ambil semua ni and then copy, bawa balik ke tempat yang tadi yang I punya tu and then I paste. Kalau dia kata dia keluar ni paste, you kata you buat control paste kali lagi. Nampak? So jadi dokumen yang you ada dekat mana-mana yang you rasa nampak macam sebab kita tak charge, jadi kita boleh fair use lah. Dokumen yang ni kita gunakan as fair use, kita tak charge orang. We are not making profit of somebody else punya work. So kita boleh letak kat sini dan that's it. Learning outcome 1 apa dia? Learning outcome 2 apa? Learning outcome 1 ni you boleh dapat daripada you punya mana dia kat sini? Course summary. I tunjuk dulu. Ya, di sini you nampak screen I ada banyak tab yang I buka. So jadi don't worry, nanti you pandai buka nanti So course content, kita ambil course content. Ni ni silap ni convincing. Sana saya buka balik. So my course jurisprudence, I view. Okay, daripada sini you boleh nampak dia punya course learning outcome. This is the one that we want to get. So topik yang kita tengah buat ni, dia sesuai dengan learning outcome nombor 1 ke nombor 2 atau nombor 3. So you kena ambil 2. So di sini you ambil copy yang pertama. Right. Bawa balik ke tempat tadi. Paste. Okay, simple tak? Dia pergi ambil yang ni, evaluate the differences approaches of ni kan. Kita ambil ni, copy, klik kanan, bawa ke sini, paste.
Sorry Haris, how did you go to Tadi you copy tu dia ambil dari mana Haris? You Okay. ambil ke? Di sini kalau you nampak kat atas I ada 2 tab yang berbeza. You kena buka 2 tab yang berbeza. Satu tab yang sama dekat You Future, satu dekat Course You. Nampak tak? Ini dekat, nampak kat atas ni, Law 511, betul tak? Okay. Yang lagi satu ni, Course Summary. Dia duduk. Saya tak nak you keluar masuk. Jadi kalau keluar masuk pening kepala. So you buka dua-dua. So buka yang baru. Cara nak buka yang Buka baru, yang baru lah. saya ajar Pergi yang pertama. Okay. Pergi yang pertama, cursor. Anda nampak tak benda ni? Klik kanan. Klik kanan. That's right. Ada duplicate. Ada, pergi mana? Pergi dekat. I'm actually lost also. Ya. I lost juga kat situ Haris. Okey, tak apa ni. How do you Okay. come to this? I think the number 1, number 2. Number 1. Yeah. Okay. We are doing that. Now, first everyone follow me. Okay, Dekat okay. You bring us back from the Pergi dekat tu. No. Dekat Now, daripada yang ada topik learning outcomes tu, daripada sana. Can we start from there because I'm a bit lost from there. Number 1, number 2 yang kat bawah tu. yeah, I know. So I'm doing something that is in line of that. So everyone bring your cursor up to the one tab ni. Topik tu. Ni. Nampak tak cursor I kat atas? Okay, bawa Mana ke topik situ. dekat? Jangan, ikut je. Bawa cursor Okay, ke pergi atas. situ lepas tu. Klik kanan. Duplicate. Klik kanan. Klik On your kanan. mouse, klik kanan. Klik kanan on your mouse. Ni. Okay, dan? Ada keluar tak benda ni? Ada. Ada. Pergi bawah, bawa cursor tu, mouse tu ke duplicate. Okay. Duplicate. Okay. Tekan. Dah. Tekan. Dia Okay, akan dah. keluar lagi satu tab yang sama, serupa. Okay, betul. Okay. So jadi yang kedua ni, you kena pergi ke course summary. Tekan yang course summary di belah kiri. Nampak tak? Summary. Okay, tekan. Tekan course summary, dia akan pusing sekejap. Relax. Dia pergi ke course summary yang atas kan? So you turun ke Betul. course summary, you nampak muka you or muka resource person, dan pergi ke course learning outcome. Ni nampak tak? Learning outcome. Okay, Okay, course, nampak? dia tekan tu, you tekan dia course learning outcome bawah, mana dia? Course learning outcome. Wait. Ya. Course learning outcome dia akan ada ni. Description of course learning outcome. You dah masuk kan course learning outcome? Ada tak? Pernah masuk tak? Dah. Dah masuk. Okay, copy yang tu. Nampak tak I copy ni? I highlight, lepas tu I copy. And then bawa ke tab yang sebelum tu. Yang tadi ada tab yang yang tab yang di sini kan? Just paste saja. Oh. Dia mesti 2 ke Haris? Dia ada 2 image. Satu yang senang you nak copy, lepas tu bawa pergi sampai ke sebelah kiri tu. Kan ada 2 kan? Sekarang ni you tengok 2 benda yang sama. Satu dekat page lain, satu dekat page lain. So, kalau kita ada 3 learning outcome, kita add lah ya? Yes. Tapi janganlah letak 3-3, doesn't make sense pun. Topik 1 pun nak ada 3 learning outcome. So kita 2 cukup. tak, kalau 2 cukup. Kalau 1 tak boleh Haris? 1 tak boleh? Dia bagi minimum 2. Itu yang dia nak. Tapi macam I punya topik 1 tu dia tak kena dengan learning outcome 2 dan 3 sebab dia baru introduction, dia tak ada application lagi. Jadi dia tukar So, tekan 1 dan 2 je. Yelah, I punya learning outcome yang 2 dan 3 tu dia tak kena dengan topik introduction. Sebab dia application dengan justification. Apa, bubur je. So, Bubur je. Yang mana yang close to it. So kita letak 2 je lah. 2 saja. Jangan tambah. Dia ada learning outcome ni add. Kan? Jangan tekan add lah. Okay. Alright. Kan? Buat 2 je. Yang kita sekarang ni kita nak ambil minimum. okay. Kita Dah buat dah. Kita punya aim is to to finish the project. Okay, then submit. Ada tak biru ni?
Submit. Submit. Alright. Tekan submit. Okay. Okay. Bila you Yang submit, always open tu. tak apa, always open tu maksudnya yes lah. Maksudnya dah ada. Okay. So nampak tak? Bila keluar terus dia datang welcome to jurisprudence. Ya, nampak. Nampak Mana ni yang saya buat tadi? Ada banyak sangat. Sini nampak? Ni yang tadi saya buat copy paste daripada Wikipedia kan? So by the end of this topic you will be able to Okay, siap dah topik you. 1. Kalau you tengok dalam dashboard M-Track, dia akan tunjuk kata topik title dah tick, learning outcome dah tick, content 1 pun dia akan tick. Tapi bukan sekarang lah, nanti you update nanti, you nak tengok berapa persen you dah progress, right? So you akan check dalam M-Track. Tapi yang the first thing ialah buat ini dulu. Mana dapat M-Track tu M-Track tu nanti I bagi link untuk M-Track. Itu dalam iNet. So, tak apa, kita jangan pergi kat situ, nanti pening kepala. Sekarang buat yang ni dulu. Okay. Dah ada. Sekarang post. Kalau lah kata you tak puas hati dengan introduction 1 ni, topik 1, you boleh edit. So tekan edit. Semua tekan edit. So bila you tekan edit, you akan nampak benda yang tadi. So you amend lah. Kalau you nak tambah video ke, boleh tambah video. Mana tambah video kalau nak tambah? Nampak tak kat sini? YouTube. Embedded YouTube, embedded picture. Ataupun you ada link of document that you want them to read. You nak linkkan, kat sini nampak kalau you tekan link, dia akan bagi URL. So you copy URL, macam I nak copy URL ni. So pergi dekat Wikipedia, klik link tu, then copy. So bila pergi copy, patah balik, then paste. That's it. So maksudnya di bawah ni saya dah bagi satu link, nampak tak? So ni link ni kita tariklah bawah. Kita cut, kita bawa ke bawah. Dan kita paste. Kalau dia tak boleh paste ni, you guna paste lagi sekali lagi. Dan tekan OK. Nampak tak? Saya dah ada link kepada Wikipedia. So saya akan, tadi kita create kan, kita submit kan, sekarang dia save dah sebab dah ada. So you tekan save. Bila dah tekan save, dia akan pergi ke yang bawah ni yang tadi kita buat, nampak tak? Sekarang dah ada link kepada Wikipedia. Kalau ada link kepada video yang tadi, kita pergi ke edit. Okay, pergi ke edit, mana edit? Edit ni. And then nak masukkan video, masukkan video. Ini you boleh buat untuk semua topik. Kalau ada 9 topik sama je. So you nak masukkan video sekarang, katalah I nak masukkan video YouTube. I pergi ke YouTube. Okay, dah masuk dalam YouTube. Kita cari jurisprudence. Okay. So kalau ni natural law kan, katalah yang ni yang kita nak letak, kita klik dia. Bagi dia punya advertisement lari dulu sebab okay, skip ad. Pause dia. Bila pause dia, klik kanan, copy URL video video URL, copy. Bila dah copy, bawa balik ke yang tadi di sini. Klik di atas ni ada YouTube, embedded YouTube video. Tekan yang tu, dia akan kata paste embedded code here ataupun paste YouTube video URL. Paste YouTube video URL, paste. And then tekan OK. So dia akan keluar iframe ni. Bila iframe sebab dia image saja, you kena pergi bawah dan save. Sekali lagi. So bila kita save, you akan nampak tadi kita save link kan. Sekarang kita ada link dan YouTube video. Okay, nampak? Okay, tadi dah kita copy Wikipedia, ada link Wikipedia dengan video. Bila student dia masuk topik 1, dia akan tekan, dia akan dengar. Okay, that's it.
untuk topik 1 dah kira kalau you pergi dekat the iNet punya M-Track system, dia akan ada klik dah. Content 1 dia dah klik hijau, learning outcome pun dia akan tick, post title semua kita dah buat dah. Maksudnya sekarang ni nak tambah aja benda yang requirement, additional requirement dalam YouFuture. Boleh nampak? Ini first step. Itu nak create rumah. As if you are creating a house. What are the things that you want to put into the house? You have to put post. Nampak tak post ini? Any question on the first one before we move to the post? You dah create topik, you namakan topik, you dah letak content of the topic. Tak payah perlu banyak pun. Just simple je. And then you bagi 1-2 video. Kalau you nak tambah video, buat lagi proses yang tadi. Buat tambah video. Can you wait for a while? Let me try and see whether I can tambah video tak, kan? Yes. Please, everyone, you have to do it. If you don't, then you akan lupa. Tapi since it is recorded, then it's okay lah. So untuk YouTube, I kena buka tab YouTube dulu lah ya? Find YouTube. Nampak tak? Okay. The one that you're looking at my screen, I letak YouTube ni screen tab. Okay, I cuba buat. I try to find something. Tapi kalau you nak cari yang lagi, you nak YouTube tadi you pergi mana? Cari YouTube tadi you pergi kat mana, Haris? Dekat tempat link. yang learning activities tu kat mana? Pergi ke tab edit. YouTube. YouTube. Buka. Dia tab dengan Dia dalam YouTube tu. Dia kan internet ni, Google ni, dia boleh buka banyak tab. Nampak tab saya dengan WhatsApp, tab saya dengan M-Track, tab saya dengan boleh tak you tunjuk balik tadi tu yang you pergi dekat tab YouTube dekat edit learning activities tu. Sekarang ni you nampak tab dekat atas ni, nampak ada plus tak? Tengok cursor kan. Ada tak nampak plus? Ni. Tak, sekarang dekat screen edit learning activities tu. Edit learning activities. Okay, kejap. Okay, right. Dekat mana? Edit, right. Edit learning activities yang you kata kalau nak tambah-tambah tu. Okay, now. Tu, nak pergi mana? Kat situ tu nak pergi mana? Nak pergi tambah YouTube ke nak buat apa? Sekarang you nak tambah apa? Nak tambah yang YouTube. Okay kan. Nak tambah YouTube, you kena pergi ke sini, nampak tak? Atas ni. Ada embedded YouTube. Okay, tekan dia. Okay. Since dia keluar kat sini, dia tanya you nak bubuh video apa. Jadi you kena bagi kat dia sebab dia tak tahu apa yang video you nak letak. Jadi sekarang ni you kena pergi dekat, nampak tak? You kena buka tab untuk YouTube. Okay. Bila you buka tab untuk YouTube, macam you tengok video mana-mana, kalau you tengok video YouTube kan, you tekan, you cari kan. You cari video, macam ni saya cari jurisprudence positivist. Saya tengok video ni, bagus ni. Budak ni bagi kat budak-budak. So, you tekan dia. Bila you dah tekan, dia dah start kan? Dia tak ada advertisement. So jadi you klik kanan, you ada copy video URL. So once you dah copy, patah balik ke tempat yang tadi, yang mana dia? Yang sini kan. So paste video URL tu dekat sini. Bila you paste, dia akan lekat dan you tekan OK. Okay. Sekarang ni you tak nampak video tu sebab dia dah baru masuk. So, apa yang you kena buat ialah save. Bila kita buat kerja, kita kena save kan? So, kita save. Bila kita save, saatlah bagi dia duduk pusing-pusing. Okay. Dekat bawah tadi, yang kita dah masuk, nampak tak? Video tu dah masuk dah. Topik 1, kita dah masuk video. Placing video ni di mana dan you dekat yang tadi itulah. You nak letak dekat mana? Terpulang, ada yang nak letak kat atas, ada letak kat bawah, ada kat tengah, you know. Terpulang dekat. When I copy the link ke my YouFuture hilang pula. Mana pula perginya YouFuture itu? You buka YouFuture punya tab kan? Ada YouFuture
ada yang keluar gambar I yang total instructor, total student, tapi yang mana I letak tadi yang introduction tu semua hilang. Dia pergi mana? Sebab you tak save. Learning tak save. Alamak, I save tadi. So Tak apa. now I go back. Since we are not doing it for real, we are just practicing, right? So what you need to do is pergi ke that course summary, pergi ke learning activities, pergi ke activities. 5% of civil cases ever make it Go to trial. to course summary, then go to MOOC summary ya. Ah, pergi ke activities, MOOC learning activities, as you can see right now. Okay, okay yang tadi tu keluar balik. Dia keluar balik. Right. Dekat mana you stop tadi? Now I want to put I go to edit layer. Yeah, edit. Anything that you want, you already created, you just add, and you want to add, you have to edit. Okay, once I already got the link of the YouTube, then I go to embedded YouTube video. Yeah, can you see what I'm doing right now? You pergi ke edit now. Nampak tak? I tekan edit I tekan my edit. Okay, I am now entering into my edit. Right, I go to the place yang I nak letak video tu. I nak letak kat bawah atau kat tengah. This is the place yang you nak letak, katakan. So once you put it there, you go to YouTube link, and then paste. Go to YouTube link. Embedded YouTube link, okay. Okay, and then press OK. So macam Haris, tadi kan lepas copy paste letak link tu dia keluar iframe tu. Lepas iframe tu apa buat? Tak apa, don't worry about that. Just tekan save lah. You dah buat kerja, now is to save your work. If you want to iframe tu biar je. iframe is the system punya. Don't worry about that. You already done. Tekan save je. Tekan save. Okay, dah tekan save dah. Okay, dah tekan save. Tekan tu. Nampak tak? Video tu keluar. Ada. Nampak. Cantik. So, Syuaida, okay? Dah keluar dah. Okay, good. So, the same thing. Apa yang saya ajar ni adalah untuk satu topik saja. You buat the same thing dekat semua topik. Lepas tu kita post ya Haris, kita post kah? Okay, sekarang nak another thing yang kita nak buat subtopik. Sebab kalau kita tak create subtopik, dia akan pangkah. Walaupun you dah siapkan semua, without the subtopik, dia consider you tak complete. So, untuk nak completekan subtopik, kita pergi ke post. Sini nampak tak? Kita nak buat yang bawah ni. Kita tekan post. Semua orang tekan post. Yang ada add post tu add post hijau. Bila you dah create rumah, so you kena create bilik dalam rumah tu. So you create post. Nampak? Bila you tekan post, dia akan kata post title. Ni apa yang you nak post. Okay, you nak post apa? You nak post title apa? Subtopik you yang pertama you nak buat. Okay, I letak you nampak semua orang? Subtopik. I tak keluar. Tadi tekan post, dia tak keluar. Tak keluar. Tekan post tu kat mana? Dekat subtitle, dekat topik 1 kan? Dia dalam topik 1. Sekejap, I patah balik ya. So, dalam topik 1, bila kita dah save. Okay, yang ni kena save dulu Save dulu. Lambat pula. Once dah save, dia akan keluar plus post. Sekejap. Apa? Plus post. Sekejap Saya punya tiba-tiba pula. Okay. Di sini MOOC activities dia akan ada bawah dia atas edit kalau kita ada masalah dengan yang tadi tu, dengan kita ada post bawah dia. Mesti ada post. Ni nampak tak? I ada dua dekat bawah tu Aris. Dekat bawah tu I ada sebelah pada post tu save sort post. Tak apa, save sort post tu jangan risau.
Itu susunan kita nak letak yang mana dulu. Kita ada post, katalah post kita ada 4. Kita ada activities, kita ada assessment, kita ada subtopic 1 and 2. Jadi ada 4 kan. Kita nak save sort, kita nak, maksudnya, you tengok I macam mana I nak tunjuk sekejap ada, kejap I post lah. Jangan buat, tengok dia apa dia buat. We don't follow I don't follow. Just look at me. Here. Keluar yang tu I keluar macam tu. Buat Ada apa? biru dengan hijau. Don't worry. Yang tu sat lagi kita akan sampai. Whatever I'm doing right now is just ikut apa yang itu yang you dah buat dulu. So nampak I'm showing you in this particular situation I have 3 posts yang I dah buat. Satu post on why the need for jurisprudence, and then the other one yang I mean blah blah lah kan. So maksudnya 3 save sort post ni adalah untuk nak susun, tarik, susun dekat mana you nak letak, which one is first, you know. Then you save sort post, maksudnya you save the sorting that you have made. Post is creating a new thing. Okay, nampak sekarang ada 3, I nak tambah lagi 1. I kata activities. Then I put as activities. I identify as activities. Okay. Apa yang tulis ni? Sekejap hentam je lah activity and feedback. Because when you do activity, dia mesti ada, you tak boleh letak 3 nampak tak? Dia ada klik 2 sahaja. So I tried to click more, dia tak bagi. So klik 2, activity and feedback. Sebab just tulis je lah apa-apa. Submit. Simple sangat benda ni. Cuma nak bahan. Sekejap I dah submit. So tadi 3, sekarang I dah tambah lagi 1, 4. Dia dengar nampak? Activity dia akan color lain. Okay. Kalau yang learning dia akan color lain. Nampak tak? Dia ada bentuk gambar lain. Activities lain. Itu ada post yang itu ke? Do we put this under the, Pardon? do we put this under the post title, type and all that dekat sana ke? Yes. What you need to do is now, tadi you tengok sekarang let's do the posting. Okay. Syuaida boleh nampak post, jangan concern about save sort post. Don't worry about anything that I do not mention. Don't listen to don't try to go there. Tengok apa yang saya tekan post dia tak keluar apa ke? Ada. Dia akan keluar post. Ni bila I tekan post dia keluar. I tak keluar. Ada tekan post banyak kali dia tak keluar apa pun. Apa dia tengah duk dia loading tu. Loading. So biar dia tengok kat atas, dia tengok dia loading. Tekan post. Kalau yang you punya dia mungkin lambat kot. Tapi dia akan keluar macam ni. Okay, so jadi post letak situ subtopic 1. Syuaida keluar tak? I tak keluar lagi. I punya tak keluar lagi. Dia kat atas tu dekat dia duk pusing-pusing ke tak? Tunggu dia akan keluar lah tu. So, for those yang dah ada, type in subtopic 1. So Aida, once dia dah keluar nanti you ikut subtopic 1. Okay. Ingat type ni kita alang-alang kita buat, kita boleh sebab content kena ada banyak, assessment ada banyak, activity ada banyak, feedback pun ada banyak. Maksudnya kita nak buat satu benda, takkanlah satu benda kita nak buat just for content. Rugi lah. So kita kena declare bahawa ini content dan juga assessment ataupun feedback. Sebab kita nak ada forum kat bawah tu kan. So mana-mana pilihlah yang mana dah post you untuk subtopik ni. Subtopik 1. Okay. So you bagi nama subtopik 1 tu apa. Bagilah nama apa-apa.
And then you bagilah aktiviti dia apa-apa yang you nak buat dalam subtopic 1. Cerita ke, post ke, gambar ke, video ke. You buat benda yang sama macam yang tadi lah. Kalau ada file, apa orang panggil? File PowerPoint, then you click choose file ni. Okay. So enable tracking, tekan yes sebab you nak paksa student tengok. Sebab dia nak habis course ni, dia kena tengok semua benda. Okay, so you kata require view, maksudnya you paksa dia untuk view dan require dia untuk post comment. Maksudnya dia bukan setakat tengok, dia kena respond. Dia kena kata, hi, I already finished. Can you explain more about certain things kan? So dia akan kena buat. Dia kena, you force them to do activities. So, lepas dah habis, then you submit. Tekan submit. Can you do it now? Okay. Dia tak keluar lah, Haris. Syuhida, tak boleh nak tolong you lah. Kalau yang tu. Dia, sebab loading dah habis tapi tak keluar juga. Tekan sekali lagi. Okay. You share screen you. Sorry, lupa pula. Apa kat phone? Oh, you dekat phone? Tak, share screen. Submit ni. Lah. Okay. Tak ada. Okay, dah keluar dah. Dah keluar dah. Dia ada title, type, editor, file. Yang tracking tadi juga apa? Ya dah, dia ada content ni nak. Are you seeing what I'm showing you? Yes. Okay, then isi lah. Post title ke apa? Post title lah, subtopic 1 ke, you nak buat assessment ke. Katalah title you assessment. Okay, you nak suruh buat assessment. So, you kata assessment dengan activity. Right? I want you, okay, I want you all to answer this question. Okay. So, why is it important to learn? Okay. Okay. So, dia jadi bila I klik dekat editor tu tak keluar lah. Dia tak cursor tak keluar. Cursor tak keluar, you kena buat sekali lagi. Maksudnya? Ada situation yang you kena buat sekali lagi, maksudnya keluar dan masuk balik lah yang tadi. Yang post tu. Tak keluar lah. Tak apa. Patah balik, buat sekali lagi. Patah Post balik lagi. maksudnya apa? Post, patah balik, back. Back. Dia dekat back. You pergi back, balik tekan post tu. Plus post tu. Ni for the rest pergi balik nampak. Dekat edit learning activities. Edit. Jangan edit, you save dulu. Save, lepas tu pergi dekat post Post, buat. Post balik. The rest I dah buat ni. So I tekan submit So bila tekan submit, okay. Dia akan pusing-pusing sebab ni island ni dia ATM-nya server dia lembab. Okay. Nampak tak? Cik Haris. Ya. Maknanya tadi tagging tadi enable tracking kita buat yes, lepas tu require view yes, require post comment yes, and then submit kan? Yes. Then you nampak tak sekarang ni activities yang I dah buat. Mana dia? Sekejap. Dah banyak sangat pening kepala. Sekejap yang mana yang tadi saya buat. tak keluar lagi postnya. Try banyak kali. Sabar je lah. Tak apa. Sabar. Subtopic 1 activities. Pening pada saya. Tapi dah dapat dah. Dah dapat dah? Boleh? Alhamdulillah. So, jadi you dah berjaya create activities? Activities dah. I sampai sudah tak keluar. Tadi lepas keluar balik, tak keluar dah. Post tu tak keluar dah.
edit activities. Dia bila tekan tu dia tak ni dia tak dapat yang ni I dapat yang tu tapi tak dapat yang dalam editor tu tak boleh nak nak type kat dalam tu. Oh, tak boleh nak type. Lalu dia akan ambil masa yang tu kadang-kadang. So, you ada dalam ni sama tak dengan I? Edit post, then ada tak learning activities? Sekarang I tak boleh masuk pun. Tak boleh masuk. Add post tak boleh masuk pun. Ada situation yang I perasan ada yang tak boleh. Tak apa, save dulu. Lepas tu edit. Dah save dah tadi. Tapi tak dapat yang tak dapat masuk tu. Save dulu. Haris, I dah masukkan semua yang tadi kata I just put in assessment, I put in a question lah, like, why is ethics important, then I put enable tracking semua tu, then bila I dah submit, dia keluar the content has been saved. Lepas tu kat mana hilangnya? Tak nampak pun. Dia waktu you pergi ke assessment. Assessment kat mana? Sekejap learning activities. Slow pula. Kena close. Pada unum. Pada unum lagi. Nampak tak activities yang tadi saya letak? Welcome to Jurisprudence 2 activities. Then the question is going to appear here. And then like this one, your student will respond whether the activities that you created is the one yang dia orang suka. And then they can comment. Wow, happy to learn about it. Okay, so they can submit. Oh, when I go to learning activities, dia keluar subtopik satu dengan gambar tu. So dalam tu adalah soalan ni? Yes. Dalam tu dia akan ada. Macam ni saya tak tulis soalan tadi kan. Dia mungkin ada. Okay. Right. Okay. So if I buka dia tengok adalah soalan ni. Start now dia akan keluar soalan ni. Dia akan ada soalan dia. Sebab dia ada kat atas ni. 1, 2, 3, 4 activities kan. So learning activities are the one that is linked to the topic. Sebab I ni dah jadi macam caca merbau sikit, I nak kena delete saya. Nanti you opening kepala Pak. So learning activities. These activities I created as apa kata? Sepatutnya I kena delete lah. So I delete Okay, I think I got it lah macam mana. More or less bila you dapat satu, you akan dapat semua. Okay. So we can put in how many subtopic for each topic? Macam topic 1, how many subtopic? 2 minimum. 2 minimum. And that subtopic we can put in notes, we can put in videos or whatever that we want. Posting video 1. So you have to declare that you are posting a video on your own. Any video from YouTube or what? Yes. Kan kita sekarang buat recording on our student with our student kan? So put that video lah. Recording mana dengan student? Oh, recording macam tu yang suara tu kita yang hantar tu. Okay. Kalau tak ada, then you record lah dekat WhatsApp ke, dekat mana-mana recording, then that should be able to satisfy them lah. So each main topic can only have 2 subtopic. Dia kata bukan, minimum you can add as many as you like. However, kita bagi general knowledge of that topic of our paper to the student of the world. So you don't have to give everything that you have. Oh, so this minimum this is just a brief outline of the paper that you are teaching them. So
tak payahlah kita letakkan banyak-banyak information lah ya. Tak payah. You tengok yang tadi, yang saya tunjuk tu, Nur Aziah, dia buat tu simple gila. Tapi she managed to get that 100%. Kejap dia dah pening ni. Okay, convincing kita tengok convincing dia punya paper. Tengok apa yang dia dah buat. It's very simple. So kita pergi ke activities dia. What she has done is what the minimum requirement yang kita kena ada. Kejap tengah dia dah upload. Okay. Nampak tak dia buat? Simple. Tengok topic 1 dia bagi title topic 1 and then dia cakap about the topic 1 sikit and then dia terus kepada ni jangan risau topik tu lah. Dia buat subtopik 1, subtopik 2. Ni assessment. Tapi dia di sini pun dia dah silap. Dia sepatutnya buat satu ni tak payahlah sampai subtopik yang ada 4. Rugi lah. So you boleh letak as assessment. Dia cakap ni assessment and teaching video tapi dia tak classify as assessment and teaching video. Bila kita start, cuba start apa keluar ni? Kita start now kita tengok. Tengok apa keluar. Dia bagi video. Itu je. Dia letak the review video for simple gila. Kan? Lepas tu the student when they enter they have you force them to see this video. Once they have seen the video, then they comment lah. They like this activity ke tidak. They can comment and then you can actually, that's it. Then they submit. So the same method is for every topic lah? Yes, simple. You replicate for every topic, you do the same thing. How do we go to topic 2 now? Let's say we are done with topic 1. Where do we see topic 2? Where do we see topic 2? Lagi see topic 1 was introduction to the subject. Okay, because topic 2 you have not yet created topic 2. Okay. Now, now let's do the creation of another topic. Okay. Yeah. So I cannot enter into host. How many topics must we have, Haris? Maximum, minimum? 8. 8 ya? Okay. Kejap you punya apa dia? Wait. I have to check. Yours is what paper? Professional ethics. Professional. 769. Law 769. 769. You have 10 topics. Alamak, banyaknya. You can delete the topics. Macam mana delete-nya lah? Banyak lah. Nanti aku kena tambahkan. Tak apa, you siap dulu the topic and then you will I will try to ask them to delete the topic. Okay, aku pun nak 8 je, tak nak 10 banyak Tak apa, buat simple je, bagi 8 cukup. 8 ni ya? Okay. Okay. So the rest masuk dalam sistem then you need to know how many topics. Kalau you nak buat 8, you let me know then I will try to contact them and eliminate the 2 topics. Okay. Historical tu, Haris, historical tu kan tak banyak kan? Historical? Maksud you? Sikit je. So kita masa assessment, activity listening tu just explain je kan? Then second topic baru kita buat aktiviti yang ada quiz ke apa ke boleh Boleh. Apa-apa terpulang kat you. Tapi minimum requirement dia ialah katalah macam kita ambil Norasha Chua ni. Kita ambil yang ni dia 12% baru siap. Apa yang dia tak siap? Ni nampak frequently asked question tak ada. Okay. Kalau dah dia buat frequently asked question tu dalam kawasan tempat dia, dekat dia frequently asked question dalam setting. Sorry saja nak tunjuk kat you. Sorry, dia dalam course summary. So mana-mana lah kita ambil. Okay, kita masuk dalam ni. Dia ada course setting. Dalam course setting, kita ada edit course. Nampak? Dia akan ada frequently asked question. Di sini kena isi dah. Nampak tak? Sini. Frequently asked question, you letak why study jurisprudence, letaklah sikit sebanyak. 1, cukup. Dia akan keluar kat sini, frequently asked question, tick. Sebab you dah ada
Dah ada kat sini. Online. Ni saya tunjuk yang Dekat learning activities jugalah ya. dekat learning activities ya. Dia dalam ni. Dalam course setting. Yang ni dah course setting you nak letak apa dia buku-buku, berapa assessment. Yang ni another area that you have to complete. Course setting. Okay. Course setting edit course. Course badges ni tak payahlah, nanti student kalau dia buat activities dia akan dapat badge. Student sukalah benda-benda tu. Don't worry. That one is ni. So yang ni you nak bagi course offline ke tak? Dan macam mana I letak offline, lepas tu I bagi description of the course. Alah ini simple je, copy dekat dekat course outcome tu. Kan? Lepas tu humanities 1 hour per week, lepas tu beginner, dan transferable tak ada. PowerTool ni sebab saya buat video sendiri, saya dah letak lah, tak apa. It's okay for you to letak yang YouTube punya. Then course learning outcome ni yang memang kena masuk awal-awal, right? I think you have done that. Then that's it. Assessment dia nak letak berapa, you know. Don't worry about this. This one is not important. Kita nak siap structure asal dulu, right? Recommended text, ini pun you boleh ambil yang mana yang dalam syllabus you. Ambil letak, right? Cut and paste. And then answer this. Yeah. Sorry. I dah buat sebelum ni yang topik-topik semua ni kan. So tadi bila I buat lagi dia dah jadi macam 3 topik untuk topik 1. Macam mana nak delete? 3 topik untuk delete lah. Ada kat situ? Ada tekan delete? Ada cuba delete, dia tak nak. Dia tak delete. You pergi ke activities. Kita tak create another topic So now Syuaida kata nak delete. So kita buat post dulu. Okay. Macam ni, saya nak delete, saya tekan delete dah. Dia kata, are you sure? Yes. Kena pergi kat mana? Ni kat atas ni. Learning activities. Ni nampak screen I. You look at my screen, you will see edit dengan delete. So tekan delete je lah. Okay. Tapi delete remove all of that content. Tak mahu, Maksudnya, tak nak. Tak apa. Nanti dia update. Saya pun cuba benda yang sama, dia tak update. Tapi ya. Tak delete So I dah buat sebelum ni. Jadi bila I tambah lagi tadi buat practice kan, dia jadi dah 3 pula topik 1 ni. Okay, betul. So sekarang kita belajar delete dulu Kadang-kadang sistem ni lah, sistem iNet ni dia nak suruh kita buat tapi dia punya sistem tak berapa power. Nanti tak apalah, you log out, log in kalau boleh, ataupun don't worry about the delete first, continue with the next topic. The third topic ya. So sekarang ni kita pergi ke learning activities. Ingat kan, kita nak create another topic. So jangan edit or post You want to create another topic. So tekan learning activities. This one keluar. Then you enter lah topic 2. Topic 2. Tapi yang kat atas remember jangan tekan course Course dia pergi ke ITM student. So you tekan move. Learning activities kita campur, we go to the top one campur learning activities tu ya. Macam mana I want to create a topic. Okay, yes. I go to learning activities, then do I click to activities kat tepi tu ataupun I go at the top? You just click learning activities plus learning activities. Now yang kat atas hijau tu, yang warna hijau tu. Hijau belah kanan kan, atas. So once you click that one, like I'm doing right now, I'm clicking the plus learning activities. Then dia kata create learning activities. Kalau create meaning you are now in the mode of creating a new topic or any activities that you want to highlight. So the first thing that you have to do is to identify this learning activity is for MOOC, bukannya for ITM student. So you name your activities.
So you katalah now is the topic 2. Okay. Then you put in category as learning activities. It is no longer an introduction or a conclusion. Just press learning activities. And then you type in lah learning activities for topic number 2. So only you who knows what is topic 2, right? So topic 2 ni you letaklah tepi dia indication of topic 2, what it is. Natural, in my case, natural law. Okay, natural law. So once you have done the copy and paste or video or what they call it, PowerPoint. So once you have done that, put in the learning outcomes. Selalunya dah ada dah yang tadi punya. You just click balik. Ni sama sorry. So kalau sama, you cari yang the second one lah. Then put it in. Always open, yes, and then submit. That's it. Once you submit, say for example, dia nak masuk, okay lah. Once you submit, only then you can create a new post. Meaning sub activities. Now I'm creating new one, right? Okay, so this one, this is, then you nampak post. Kalau tidak, you tak boleh buat post. This is the new topic, nampak natural law just now. Then you post, saya buatlah activity di number 1. Katalah you nak letak apa, itu pulang you. So I kata aktiviti ni adalah sebagai content. Dan dalam aktiviti ni juga saya boleh buat aktiviti ataupun saya tak nak aktiviti lah, saya nak ada feedback. So you letak ni, dan you letak lah whatever you nak letak. Okay, and then tracking, yes. Okay, sebab you nak suruh student tracking kan. So dia kalau ni dia kadang-kadang dia angin sikit. Whatever lah, lantak kat dia. So submit. Kita dah kena ada topik-topik buat lah tu. Kita dah kena ada lah, like topic 1 is what, topic 2 is what. Yes. Kita ikut syllabus kita lah. Okay. Jangan risau what topic that you want to put, but it is just a guidance for syllabus. The one that we can see the syllabus ada banyak topik kan, so you just follow the syllabus. However, guys, don't give everything. Kalau katakan syllabus kita ada 12 topik, kita boleh jadikan hanya 8 topik for this space. Remember, you are not giving everything to the world. You just giving an introduction of your paper. Okay. Jangan bagi everything. The topic learning outcomes, walaupun kita ada 3, kita gunakan balik yang sama je, 1, 2, 1, 2. Sama je. Sama je lah. Sama je. Okay. Tapi kita nak siapkan dulu. Bila dah siap, nanti bila dah evaluation nanti, bila dah live nanti, kita ubahlah. Sebab learning activities ni, learning outcome tak perlu sama dengan apa yang kita nyatakan dalam dalam yang ITM punya syllabus. ITM punya syllabus learning outcome nak kena CLO, semua nak kena MOHE punya ni kan yang kita dah buat dengan kita dah buat pembaharuan everything, right? Ingat tak yang kita buat kursus yang masuk, itu yang memang sepatutnya kementerian, kita kena ikut kementerian lah, learning outcome berapa jam learning outcome apa semua tu. But online, since we are doing it MOOC for everyone in the world, so it does not have to follow the learning outcome yang macam ITM punya. So you katalah learning outcome you ada 4 ke 5 ke, tu pulang kayu lah. Okay. Boleh? So nak set learning outcome tu, pergi ke course tu, then edit course. Bila edit course, so you go down to learning outcome. So you nampak tak? Add CLO. So you want to add CLO, now tekan je, dah ada dah. Evaluate, describe, illustrate. Kita punya Blooms punya kan? Tak apalah, whatever it is. Kalau you kata I nak maintain 3 je, just remove. Nampak tak? Remove dah. Habis. Boleh. And then bila you dah buat, you kena submit lah. You just cannot change and then without pressing submit. Ingat, dia bukan live. Dia cuma
you masukkan dan you kena save. Maksudnya macam ni dia kena submit lah. Yang Nampak ini tak, typically yang semua ni frequently asked questions is under course summary lah. Ya, dalam course setting. Course setting. Nampak tak course setting ni? Nampak macam macam tadi kan you nak tekan ni tak jumpa ni, tak keluar ni, macam mana ni? Ni ada satu bar dekat sini, nampak tak? Ada view apa kelabu tai anjing ni. Tarik bawah tu. Dia sebab dia selalu bila kita tekan dia orang iNet punya setting lah ni. Nanti saya bagi tahu ke dia orang. Apalah buat menyusahkan orang. Nampak tak ni? Dia tak keluar kan? Bila tekan baru keluar. Dah sekali dah kita buat dia keluar. Simple je, replicate. Once you buat topik satu, ada sub content dia because kita buat post kan. Bila kita ada 4-5 post, then that's it. Kita move to the next one. You akan perasan bila you masuk dalam sistem, dia akan bagi tik 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 semua ni, pangkal ni dia duk progress ikut masa kita sebenarnya. Bulan 3 tak ada apa-apa, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Di bulan 8 dia nak tendang lah. So what you need to do is, kita bulan 8 ni kita nak semua tick. Yang ni dah tick dia, tak payahlah. Frequently asked question kalau you dah buat, dia akan tick di sini. So jadi kita nak semua 8 topik ni ada learning activity 2, 3, 4, 5, semua kena tick, biru. Simple je. So, once you buat yang tadi yang pertama, then you continue with the second one. Tak payah banyak. Just bubuh je apa yang you nak. Buat dulu. Jangan tak buat. Itu yang masalah dia. Bila tak buat dia pangkal. Kena buatlah hari ni. Kalau tak lupa pula. Dan macam ni saya ambil contoh, dia dah ada learning activities yang dikata nak buat learning activities ada 8 activities yang dijanjikan tu nak buat. Tapi dalam learning activity ni kalau kita tengok paper ni masih tak ada apa-apa pembaharuan yang dibuat. Tak ada buka pun title. Title simple je. Title tadi ni learning activities. Nak tengok simple ke tak simple? You pergi dekat activities, create post, create learning activities. Dalam the first one dia kata add title kan macam ni. Ni je. Bila you masuk title dia, sini akan terus topik title akan jadi biru. Simple je. Kalau you tekan activities, you masuk video satu, masuk learning outcome apa semua, dah submit, terus yang ni akan jadi tik 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 tik. Kalau subtopik one, you buat subtopik macam ni, dah ada kan, submit. Dia nak kena isi pula. Yalah, income ni lah. Okay. So bila kata dah submit, you buat posting. Kan, sekarang ni dah ada. So you tekan post saja. Bila you tekan post, dia akan keluar post apa yang you nak buat, apa semua. Kita tekan post tekan post. Kadang-kadang ambil masa, don't worry. Kita dia bila tekan post ni, macam Syuk Aida tadi ni tak boleh masuk kan. Cuba 2-3 kali insya-Allah kot. So bila post title kita dah masuk apa semua. Macam saya tak boleh masuk ni. Tak apa, submit dulu. Dekat Azwar kan. Situ. Bila you submit, dia akan klik. Dia akan tik semua ni. Okay, esok I was thinking of nak review you punya apa yang you buat sebab kalau lah kata I buat, lepas tu you akan tak buat, you akan lupa dan kita akan ulang balik benda ni 10 kali. So, I want you to go back and create all the topics. Yang kata kita nak dapat 8 topik, kena ada 8 topik. You kena buat dengan subtopik, kena ada at least 4. Ya, duit je. Tadi dia kata subtopik at least 2. Tak, 2 untuk subtopik 2. Tapi assessment 1, video 1. Assessment 1, video 1. Ya. Buat dulu, kita check seorang-seorang dekat mana yang silap. Simple je, dalam masa seminggu you boleh siapkan ni.
Okey, bolehlah. Cuba Ha? besok. Esok kita apa? jumpa pukul 10. Okey. Besok Ini attendance tu kena abang- isi. Saya nak masukkan you punya learning ATP Ya, apa? ya. I masukkan sat lagi lepas kita dah log out, nanti I will fill up orang. Saya nak record as latihan. Okey, boleh. Chat. Okey. Okay. So thank you so much everyone. Okay, thank you Dr. Haris. Jangan doktor lah. Ni esok kita akan ini lepas daripada ni siapkan ya. Cikgu marah nanti kalau tak siap. dapat warning surat Sekarang nak tanya ni Ustaz, nak log out daripada YouFuture ni kat mana ni? Macam mana? Log out daripada YouFuture ni dekat gambar kita tu ya? Kat gambar kita, dekat gambar kita dia ada ketekan gambar you, dia akan kata my profile dengan log out. Nah, can you see what I'm doing? Log out. Okay, can. Okay, I'm logging out. I will be posting the video online. Okay. Alright, thank you very much, Haris. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Take care.